Salam sejahtera kepada Dr. Tan. Bagi tugas individu, saya memilih untuk membuat topik berkenaan dengan masalah dalam budaya organisasi Korea yang mewujudkan ketidaksamaan gender. Kandungan pembentangan saya pada hari ini, yang pertama ialah pengenalan, iaitu sedikit tentang ketidaksamaan gender. Yang kedua, diskriminasi dalam pasaran kerja di Korea Selatan. Ketiga, jurang gender dalam pendapatan. Keempat, polisi kerajaan mengenai ketidaksamaan gender di Korea Selatan. Dan kelima, kesimpulan. Sebagai pengenalan, gender inequality atau ketidaksamaan gender merujuk kepada peluang dan layanan yang tidak sama bagi lelaki dan perempuan. Di Korea Selatan, masalah ini wujud disebabkan penerapan prinsip Konfusianisme yang menekankan tentang kedudukan wanita lebih rendah daripada lelaki, perbezaan antara lelaki dan perempuan dan mengutamakan kaum lelaki dan mewujudkan budaya organisasi patriarki dalam organisasi. Menurut laporan, ketidaksamaan gender di Korea Selatan dalam organisasi Korea Selatan adalah antara yang tertinggi dalam kalangan negara-negara maju. Diskriminasi dalam organisasi Korea Selatan. Yang pertama ialah kadar pengambilan bekerja yang rendah bagi golongan wanita. Kebanyakan syarikat-syarikat di Korea Selatan didapati memanipulasi calon yang memohon pekerjaan, terutama daripada golongan wanita. Sebagai contoh, tiga bank besar di Korea Selatan iaitu KB Kukmin Bank, KB Hana Bank dan Shinhan Bank telah didapati memanipulasi markah calon wanita untuk menggantikan mereka dengan calon lelaki. Walaupun sebenarnya calon wanita yang datang memohon adalah layak. Seterusnya, pekerja-pekerja wanita menghadapi cabaran gangguan seksual di tempat kerja. Banyak pekerja wanita yang melaporkan mereka menjadi mangsa gangguan seksual oleh pekerja-pekerja lelaki dan juga ketua mereka sendiri. Selain itu, golongan wanita menghadapi masalah rendah peluang bagi kenaikan pangkat. Peluang kenaikan pangkat kurang diberi kepada golongan wanita disebabkan kerana syarikat beranggapan bahawa golongan wanita tidak akan kekal lama dalam organisasi kerana mereka lebih sesuai untuk tinggal di rumah selepas berkahwin, terutamanya untuk menjaga keluarga dan anak-anak. Perkara ini disokong dengan dapatan bahawa tingginya golongan pekerja wanita yang meletak jawatan selepas berkahwin. Seterusnya adalah ketidakadilan dalam pembahagian tugas. Masih ada majikan-majikan yang percaya bahawa sesetengah tugas adalah tidak sesuai dilaksanakan oleh golongan wanita. Oleh itu, kepercayaan diletakkan lebih kepada pekerja-pekerja lelaki berbanding pekerja wanita yang sebenarnya mempunyai keupayaan yang sama. Jurang gender dalam pendapatan. Menurut laporan pada tahun 2010, jumlah pendapatan bulanan bagi golongan wanita adalah sebanyak 2 juta won, manakala bagi lelaki adalah sebanyak 3.2 juta won. Bagi golongan wanita yang mempunyai kelulusan pelajaran yang tinggi seperti ijazah ataupun tinggi lagi, pendapatan wanita adalah sebanyak 66% daripada pendapatan lelaki yang mempunyai kelulusan pendidikan yang sama. Namun bagi sektor profesional seperti doktor perubatan atau peguam, pendapatan golongan wanita adalah sebanyak 61.7% daripada pendapatan lelaki. Walaupun purata pendapatan wanita di Korea Selatan adalah sebanyak 64% daripada pendapatan lelaki. Pada 2017, OECD melaporkan bahawa Korea berada pada tangga terakhir dalam kalangan negara OECD yang mempunyai jurang gender dalam pendapatan yang sangat besar. Dan perubahan dan kedudukan ini tidak berubah sejak daripada tahun 2000. Namun berlaku sedikit peningkatan tahun demi tahun. Tetapi jurang itu masih lagi didapati agak besar. Polisi kerajaan Korea Selatan mengenai ketidaksamaan gender. Polisi ini adalah bertujuan untuk mengurangkan ketidaksamaan gender dalam organisasi Korea Selatan, selain bertujuan untuk meningkatkan kadar kelahiran di Korea Selatan kerana dipercayai masalah ketidaksamaan gender dalam organisasi berlaku disebabkan budaya dalam masyarakat Korea Selatan yang
meletakkan tanggungjawab untuk menjaga anak kepada golongan wanita sahaja, menyebabkan golongan wanita sukar untuk bekerja. Polisi yang pertama adalah untuk merangkumi tujuan untuk membantu wanita melahirkan anak dan mengurangkan kos untuk melahirkan anak bagi pasangan. Peruntukan cuti bersalin kepada kedua ibu dan ayah bagi yang baru mendapat bayi. Kemudian cuti penjagaan anak untuk anak yang berumur sehingga 6 tahun sebanyak maksimum 1 tahun bergaji. Kemudian pengurangan jam bekerja semasa dalam tempoh penjagaan anak. Polisi kedua merangkumi penyediaan pusat penjagaan kanak-kanak bagi anak-anak yang bersekolah rendah. Kerajaan menyediakan insentif kepada syarikat untuk menyediakan pusat penjagaan di tempat kerja yang telah dikawasakan pada Jun 2013. Kemudian menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak awam. Kerajaan juga memberi bantuan kewangan bagi penjagaan anak-anak dan menggalakkan pusat penjagaan kanak-kanak awam dan swasta dengan insentif kewangan untuk menawarkan waktu penjagaan fleksibel kerana kebanyakan ibu bapa yang perlu bekerja lebih masa, dan polisi ini telah dilaksanakan bermula Julai 2014. Seterusnya, polisi yang ketiga adalah bertujuan untuk memberi insentif kepada syarikat-syarikat untuk mengupah kembali pekerja wanita yang selepas bersalin ataupun sudah selesai tempoh menjaga anak yang ingin kembali bekerja di syarikat tersebut. Bagi syarikat swasta, kerajaan memberi subsidi cukai jika mereka menggajikan semula pekerja wanita yang ingin bekerja semula selepas membesarkan anak. Sebagai kesimpulan, polisi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan Korea Selatan ada menunjukkan hasil dengan perubahan yang berlaku dalam budaya patriarki di organisasi Korea dengan mengurangkan ketidaksamaan gender. Walaupun begitu, kadar pekerjaan bagi wanita dalam tahun yang terdekat ini masih lagi rendah untuk negara maju jika nak dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain. Ini menunjukkan pihak kerajaan Korea Selatan perlu menerapkan polisi yang lebih efektif supaya dapat mengurangkan jurang gender yang berlaku dalam organisasi Korea dan juga mengurangkan gender inequality di negara Korea Selatan secara menyeluruh. Sekian, terima kasih.